Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Education is the most powerful weapons which you can use to change the world. Itu merupakan kata-kata daripada Nelson Mandela. Sementara itu, guru pula merupakan tunjang kepada sistem pendidikan negara yang akan menjadi inspirasi kepada kemenjadian para pelajar seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Saya percaya pentas pendidikan sentiasa memerlukan kita, guru, para pendidik untuk mengolah dan menambah baik lebih banyak teori-teori pedagogi yang akan bakal meningkatkan kefahaman para pelajar kita. Justru, usia perkhidmatan guru bukan merupakan penentu kepada kejayaan dan keupayaan kehebatan seorang guru, tetapi berteraskan kepada bagaimana guru itu meningkatkan kefahaman agar dia dapat merealisasikan isu-isu dalam PDPC. Lantaran atas dasar itu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini saya bawakan satu kaedah yang saya kongsikan di dalam bilik darjah saya yang dinamakan sebagai UKA. Atas dasar itu, hari ini saya kongsikan satu perkongsian kaedah yang saya pakai tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda kenapa pengajian A merupakan satu subjek yang sangat penting di dalam STPM? Kerana STPM, pengajian A, merupakan nadi dan teras kepada STPM. Tanpa kelulusan prinsipal penuh ataupun lulus penuh, pelajar-pelajar tidak mampu untuk menyambung pengajian ke universiti awam di Malaysia. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku dalam laporan Majlis Peperiksaan Malaysia 2017 yang mengeluarkan isu-isu pengajian am sebagai subjek killer pada tahun itu yang melibatkan semester 1, 2 dan 3. Daripada dapatan dan laporan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar calon STPM pada tahun 2017 tidak mampu untuk menguasai mata pelajaran pengajian am ini. Hadirin dan hadirat sekalian, umum mengetahui bahawa jika pelajar tidak boleh lulus, maka ironinya subjek pengajian seolah-olah menjadi satu mata pelajaran yang membunuh ataupun killer subjek. Persoalannya, mengapakah perkara ini berlaku? Kenapa dan mengapa? Tahukah anda, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa mata pelajaran pengajian am mempunyai satu elemen esei yang mempunyai wajaran-wajaran yang amat besar dan tinggi yang boleh menjadi penentu kepada kejayaan pelajar dalam mata pelajaran pengajian am. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, esei di dalam mata pelajaran pengajian am semester 1 mempunyai wajaran 29%, begitu juga pada semester 3, manakala untuk semester 2, 22%. Kegagalan pelajar ini merupakan disebabkan oleh beberapa faktor. Dan daripada hasil PDPC saya yang lepas, 80% pelajar dalam kelas saya yang didapati daripada 25 orang gagal untuk menjawab soalan pengajian am ataupun dipanggil sebagai karangan menyeleweng. Markahnya ialah 01/25. Oleh demikian, refleksi pengajaran telah pun dibuat daripada 25 orang itu dan didapati isu yang paling utama ialah pelajar bukan tidak boleh menulis karangan, tetapi tidak boleh mengenal pasti yang mana idea dan yang mana huraian. Dan daripada itu, kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru, mungkin termasuk diri saya sendiri, adalah bersifat konvensional, old school, izinkan saya, yang lebih kepada brainstorming ataupun spoon feeding. Lantaran daripada hasil daripada pembelajaran itu
pelajar tidak menggunakan sepenuhnya kemahiran kognitif secara optimum dan menyebabkan keputusan-keputusan peperiksaan kurang memuaskan. Hadirin dan hadirat sekalian, fokus kepada kajian-kajian PUKA ataupun puzzle karangan ini adalah bersifat meningkatkan penguasaan penulisan karangan secara umum. Secara khusus, dia adalah untuk mengenal pasti idea. Pelajar perlu mengenal pasti idea yang perlu ditulis. Dan makluman tambahan, idea yang salah akan menyebabkan huraian total menjadi tidak relevan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, objektif khusus dia juga ialah untuk mengenal pasti pelajar itu sekurang-kurangnya boleh menulis 3 idea utama. Maka bermainlah persoalan di kepala, kenapa tidak 1 dan tidak kenapa 2. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, jika pelajar calon mampu untuk mengeluarkan 3 idea, insya-Allah pelajar tersebut mampu mendapat markah yang baik. Dan akhir sekali, setelah mendapat 3 huraian tadi, perlulah dihuraikan melalui prinsip-prinsip 5W1H. What, why, when, who and where, dan juga how. Hadirin dan hadirat sekalian, mari saya ceritakan dan kongsikan bagaimana pelaksanaan dasar ataupun teknik program PUKA ini dijalankan. Pertama, saya sediakan satu toolbox sebegini yang mengandungi pelbagai jenis bahan, macam beg Doraemon, semua ada di dalam. Ada gunting, ada kertas, ada gam semua. Dan pada masa yang sama, di gambar yang kecil ini, saya sediakan sampul-sampul paket-paket merah atau hijau yang mengandungi di dalamnya cerbisan-cerbisan kertas yang telah dicampur-campur sama ada idea maupun huraian. Campur, semua campur. Jadi, apa yang pelajar buat? Pelajar kena keluarkan dan analisis kehendak soalan. Isu dan kehendak soalan mesti dijelaskan sepenuhnya sebelum pelajar boleh melangkah kepada fasa yang kedua. Seterusnya, pelajar akan duduk dalam sekumpulan begini, menganalisis dan menceraikan mana idea, mana huraian. Di sinilah kita lihat kemahiran kognitif itu untuk menceraikan dan membezakan. Ini idenya, ini huraiannya. Jika masih terdapat keraguan dan juga kecetekan pemahaman pelajar berkaitan dengan idea dan huraian, maka gagallah program ini. Sesudah analisis kehendak soalan diterangkan, maka pelajar akan melekatkan idea dan huraian ke dalam 2 bentuk. Sesudah itu, pelajar akan menyemak jawapan cikgu, saya akan bawa rubrik jawapan, semak jawapan yang betul atau tidak. Kalau salah, kita tukar. Dan menang, kita buat dalam sebagai satu perlombaan, 6 grup kita bertanding. Dan menang, kita bagi hadiah. Dan hadiahnya tidak besar, sekeping coklat bar. Tapi pelajar sangat happy, interaktif, kolaboratif, kerjasama, keriangan yang berterusan. Walaupun dia memakan masa 3 waktu, iaitu 2 jam PDPC. Hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daripada keputusan-keputusan ujian pra, post dan juga keputusan peperiksaan sebenar, didapati bahawa keputusan-keputusan yang prinsipalnya agak mendukacitakan di peringkat awal. Di pra dan juga di post. Mungkin ada sedikit yang subsid. Untuk makluman, subsid adalah lulus sebahagian, tidak layak masuk universiti. Tidak layak sebab dia hanya dapat C- dan ke bawah. C-, D+, dan yang paling teruk F. Tetapi apabila siri-siri itu diulang dan ujian-ujian pencapaian dalam semester 1, 2, 3 didapati apabila dicampurkan dan menjadi satu keputusan penuh, alhamdulillah, genap 25 orang pelajar itu mampu untuk mendapat sekurang-kurangnya C dalam pengajian am dan berjaya masuk dalam universiti awam. Itu dia punya tujuan lah. Dan alhamdulillah, perkongsian-perkongsian PUKA telah pun dikembang luaskan. Mungkin bukan satu kejayaan yang besar, tidak, tapi saya telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan di peringkat PLC, Program Learning Communities, di peringkat sekolah,
dan kemudian saya telah mengambil langkah pergi ke PGSD, Pasukan Gerak Saga Daerah, Sandakan dan beberapa daerah yang lain, dan alhamdulillah juga mentoring dan coaching di peringkat negeri. Berikut adalah merupakan manfaat kepada kita semua. Saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Jangan kita takut untuk mencuba sesuatu yang baru semata-mata kerana kita bimbang melakukan kesalahan. Kerana orang yang takut melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa yang baru. Sekian dan terima kasih.